Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 主内弟兄姐妹早上好， Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah. 感谢神，今天早上我们照样可以回到这里敬拜。 Khususnya seperti tadi disebutkan bahwa ini adalah Minggu Palma, Minggu Palem. 特别是刚才已经说过了，我们今天这个主日是棕树主日 Di。saat-saat kita ada di dalam Minggu kesengsaraan Tuhan Yesus dan juga sekaligus menyongsong perayaan kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus. 我们正在处于主耶稣的这个受难之周，我们也等着迎接他得胜的日子到来。 Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaan kebenaran Tuhan, kita akan berdoa bersama. 来吧，弟兄姐妹，在我们还没有听到和读经的时候，我们低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们在天上的阿爸父，我们把这时间交托。 Firman Tuhan akan dibacakan dan diberitakan. 你的道将会我们会读，然后被传扬， Tolong kami untuk menerimanya ya Tuhan. 帮助我们可以接受它。 Baik kami yang beribadah secara onsite di gereja maupun kami yang beribadah secara online di tempat kami masing-masing. 无论是到场来敬拜的，还是在家各处敬拜的， Tolong hati dan pikiran kami sungguh-sungguh terbuka untuk firman Tuhan. 求主帮助我们每一个的心都能敞开领受你的话语。 Kami serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. 我们把时间交托， Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kebenaran-Mu untuk setiap kami. 我们也把你的仆人，就是成为你传扬你信息的仆人交托。 Berkati hamba-hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi alat yang Tuhan pakai, Tuhan kuduskan untuk menyalurkan suara-Mu dan kebenaran-Mu. 求主告摩你两位仆人，就是成为你分别为圣的管子，能够把你的福音的真理传扬。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. 弟兄姐妹，我们今天早上要念的经文就是马太福音21章第1到12节。 Tema kita, lihatlah rajamu datang. 我们的主题是看哪，你的君王已到了。 Kitab Injil Matius pasal 21 kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 11. 马太福音21章1到12节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." 马太福音第
21章第1到11节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说：主要用它。那人必立时让你们牵来。这是成就，是要应验先知的话，说要对西安的居民说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”门徒就照着耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服踏在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。高高在上的和散那。”耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。” Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita ini adalah tentang kedatangan atau masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. 弟兄姐妹，刚才我们刚念的一段经文，就是耶稣进入耶路撒冷的光景。 Dan ini adalah kali yang ketiga Yesus masuk ke Yerusalem. 而这是第3次耶稣进耶路撒冷城。 Yesus melayani selama 3 tahun lebih sedikit. 耶稣服侍了3年多一点点。 Dia mutar-mutar di berbagai daerah, berbagai kampung, desa dan kota. 他就到处的走着，就是在大城市里，在小镇都服侍人。 Tetapi dalam perjalanannya dia pasti akan memutar masuk ke Yerusalem. 但是在他路途当中，他一定会就是转到耶路撒冷进城去。 Tercatat ada 3 kali Yesus setelah mutar-mutar dia masuk ke Yerusalem. 被记载的有3次，当耶稣正在服侍的时候，他3次进入耶路撒冷城。 Dan dalam cerita yang kita baca tadi ini adalah datangnya Yesus atau masuknya Yesus ke Yerusalem untuk ketiga kali atau yang terakhir kalinya. 刚才我们所念的就是主耶稣第3次，或者说最后一次来进耶路撒冷。 Biasanya perjalanan Yesus itu tidak terlalu sangat ramai. 平时呢，主耶稣的旅途中不会很热闹。 Kalaupun ramai, biasanya banyak orang di belakang Yesus minta ingin disembuhkan. 尽管是很热闹的话，就是后面排着很多要被他医治的人。 Atau heboh sekali mereka di belakang Yesus karena Yesus memberi makan kepada ribuan orang. 或者是轰轰烈烈的，是因为耶稣给很多人几千人吃东西。 Tapi Yesus belum pernah digambarkan sebagai dia berjalan dengan cara yang sangat heboh. 但是圣经呢没有描述过耶稣就是轰轰烈烈的这样进城。 Nah kali ini saudara, Yesuslah yang ditonjolkan. 但是这一次呢，是耶稣被显出、被突出。 Dia masuk ke kota Yerusalem diiringi dengan arak-arakan yang luar biasa. 他进耶路撒冷城的时候，有很多人围着他，就是这样挥舞着，这样呼喊。 Dan karena itulah saudara, orang mau tidak mau sekarang harus bertanya, siapa orang ini? 所以呢，人们不得不会问，这人到底是谁？ Yesus bukan lagi sekedar jalan sunyi dan senyap. 耶稣不单单是这样静静的走过， Dia tampil di depan publik. 但是他就是显现在公众里面。 Dia masuk ke Yerusalem dengan iring-iringan yang besar. 他进耶路撒冷的时候，是很多人跟随他。 Dia pertama kali digambarkan naik hewan sebagai kendaraannya. 他第一次被描述就是骑着一个动物，就是驴来进城。 Selama ini dia selalu jalan kaki 他一向是走路步行的， atau naik perahu. 或者他就坐船。 Ini pertama kali disebutkan dia naik kendaraan, yaitu hewan. 这里是第一次说他骑着驴， Dengan cara yang begitu luar biasa. 有这样非常了不起的方式。 Karena itulah dikatakan di dalam Matius pasal 21 yang kita baca ayat 10 dikatakan
gemparlah seluruh kota Yerusalem. 所以呢，这里在第10节就记载了，合城都惊动了。 Saudara, kata ini pernah juga muncul pada waktu kelahiran Yesus, bukan? 这个词呢，当耶稣出生的时候也出现过， Gemparlah 被惊动了。 Herodes, orang-orang yang ada di Yerusalem. 那希律王和耶路撒冷的人民都惊动了。 Kali ini juga demikian, gemparlah. 这一次再记载， Dan karena 合城惊动了。 Karena itu saudara, karena Yesus tampil begitu mengemuka di depan, mau tidak mau orang harus diperhadapkan dengan pertanyaan ini, siapa orang ini? 因为这一次耶稣把自己显现出来，所以人们不得不会问：这人到底是谁？ Ini orang yang nggak main-main nih. 这是不是乱来的，这不是随 Saudara, 便的普通人。 sebenarnya setiap manusia perlu bertanya siapa Yesus ini. 弟兄姐妹，其实每一个我们都必须问一句：耶稣是谁？ Dia sudah sepertinya memporak-porandahkan dunia ini, membuat dunia ini gempar. Siapa orang ini? 他似乎是把这个世界整个都搞得团团转、天昏地暗的。他到底是谁？ Kalau dia salah, berarti dia mengacaukan dunia ini. 若是他是错误的，所以他就把整个事件打翻了。 Kalau dia benar, 但是如果是他 dia 是对 layak 的， untuk diikuti. 他是配得我们跟随的。 Makanya saudara, pada saat dia masuk ketika seluruh kota gempar, orang-orang bertanya, mau tidak mau harus bertanya, mau tidak mau harus menemukan jawaban siapa orang ini. 所以当他进耶路撒冷的时候，合城都惊动了，而人们不得不要说这是谁。 Kalau saudara melihat ada satu pergerakan, satu arak-arakan yang begitu ramai, begitu heboh, orang bersorak-sorai, kira-kira jawaban kita apa? 大概若是我们自己来目睹有一个就是被人动员的一群人，然后他们正在挥舞着、呼唤、称颂着一个人，大概我们的反应会如此。 Sebenarnya gampang buat kita untuk menjawab, misalnya dia ini panglima 其实我们回答的很容易，他是将军 atau bahkan raja. 或者是君王， Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di saat itu? 但是那时候的人又怎么样呢？ Di ayat 11 yang kita baca tadi, 第11节说， dikatakan inilah dia Yesus, Yesus Nabi dari Galilea, dari Nazaret di Galilea. 这是加利利的拿撒勒的先知耶稣。 Inilah Nabi Yesus dari Galilea, dari Nazaret. 他就是先知耶稣，他是由加利利拿撒勒来的。 Saudara sekalian, sebenarnya julukan ini ada betulnya untuk Yesus. 弟兄姐妹，我想问一下，这个身份是不是有点对的？ Tapi sebenarnya julukan ini untuk momen itu sangat tidak tepat. 但是这个身份来指耶稣，特别是那时候是非常不正确的， Juga sama sekali tidak cukup. 而且也完全是不够的。 Juga kelihatannya orang-orang yang menjawab bahwa dia adalah Yesus, adalah Nabi, itu bahkan sepertinya agak menyindir. 而且呢，那时候回答说他是先知耶稣的那些人，好像有点带讽刺性的 Seperti 说， biasa kita bilang dia Nabi, ya, pakai tanda kutip begitu. 就是像我们说话的时候用些引号啊，他是先知。 Saudara, jarang sekali Nabi ada di arak-arak yang seperti itu. 那弟兄姐妹，很少有先知就这样轰轰烈烈的被人送来。 Tapi mengapa mereka bilang Yesus adalah Nabi? 但为什么那时候他们说出耶稣是先知呢？ Mengapa mereka tidak lihat pergerakan begitu banyak orang arak-arakan, Yesus di atas keledai, mereka tidak akan mengatakan itu raja. 为什么他们看见这个人群呢这样的一直拥进来，就是挥舞着，一直赞美他？为什么不说他是君王呢？ Mana ada nabi di arak-arak seperti itu? 哪有先知就是这样被人就是跟着，就是涌进来的？ Paling tidak dia panglima atau seorang pangeran. 他至少是个王子吧，将军吧。 Tapi mereka bilang ini Nabi Yesus. 但是他们还要说他是先知耶稣。 Saudara, mengakui Yesus seorang nabi itu jauh lebih mudah daripada bilang dia seorang raja. 因为呢，弟兄姐妹说他是先知，承认他是先知，要比承认他是君王容易得多。 Kalau dia seorang nabi, 若是他是先知， kita dengar perkataannya,
我们只够听他的话语， Kita mau nurut atau tidak nurut, 我们顺服不顺服呢？ itu dia nabi itu nggak ada urusannya. 那就另外一回事了。 Nabi itu cuma memberitakan. 因为先知只是传扬， Saya dengar oke, 我要听可以， tapi saya ikut apa enggak, saya nurut apa enggak, saya taat apa enggak, itu urusan saya. 那我要不要遵行呢？就是由我决定。 Tapi beda bukan kalau seorang raja. 但是君王就不一样了吧？ Mau nggak mau saya harus turut. 你不得不要遵行， Raja itu punya kekuasaan menentukan hidup saya. 因为君王有权利来确定我的生命。 Raja bertitah, saya ikut. 君王下命令，我只能顺服。 Jauh lebih mudah bilang Yesus itu orang baik. 所以呢，非常容易的，我们可以说耶稣是好人， Dia baik, dia memberitakan jalan kebenaran. 他很好，他给我们讲了真理的道， Yesus punya etika yang baik. 他有很好的品格。 Tapi saya nurut apa enggak nurut, itu maunya saya. 但是我要不要遵行，还是我来决定。 Tetapi kalau bilang dia raja, 不过，要是我承认他是君王的话， di dalam konsep raja itu saja 在君王这个词的原本上， sudah mengatakan bahwa saya ini rakyat biasa. 都已经显露了我是平 Dia 民， sang raja. 他是君王， Dia yang memerintah saya. 他来命令我， Saya yang ikut dan taat. 他管理我，我只能顺服。 Kalau tidak taat, 要是我不顺服的话， raja bisa marah. 这个君王可以发怒。 Karena itulah saudara, orang umumnya tidak mau mengakui Yesus adalah pemilik hidupnya. 所以呢，那时候的人不愿意承认耶稣是他的生命的主管。 Hampir seluruh manusia di bumi ini bilang Yesus baik. 差不多几乎这世界上的每一个人都可以承认耶稣是好人， Jarang dah ada orang bilang Yesus itu orang jahat. 很少人会认为他是坏人。 Umumnya orang mengakui Yesus itu orang baik. 一般的人会承认耶稣是好人， Umumnya juga bilang Yesus mengajarkan hal-hal yang baik. 一般的人也会承认耶稣教导的都是好的。 Tetapi umumnya orang nggak mau ikut Yesus. 但是也一般来说，很多人都不愿意来跟从耶稣。 Ya Yesus hanya dianggap guru. 哦，他是教师而已。 Saya nggak harus taat, nggak harus turut. 我不一定要顺服他、听从他。 Tapi kalau mengaku Yesus adalah raja, 但是如果我们承认他是君王的话， itu raja punya otoritas atas hidup kita. 君王是对我们的生命有全能的。 Dan sebenarnya itulah yang mau ditekankan oleh cerita yang kita baca tadi. 这就是在我们读的经文所要强调的。 Yesus bukan sekedar seorang nabi, 他不单单是个先知， tetapi dikatakan dia adalah raja. Lihatlah rajamu datang. 这里说他是君王，看呐，你的君王来了。 Saudara, jadi yang ingin ditegaskan di bagian firman Tuhan ini, Yesus itu lebih daripada nabi, dia adalah seorang raja. 所以在这一处经文所强调的是，他超过先知，他是一位君王。 Ayat 5 dikatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu. 第5节说：“看呐，你的王来到你这里。” Itu Matius mengutip perkataan perjanjian lama untuk mengatakan Yesus yang masuk ke Yerusalem itu adalah raja yang datang kepada umatnya. 马太在这里他记载的时候是引用了旧约所说的，就是将来的那个君王会来到他们当中。 Dan Yesus sendiri ingin memperlihatkan bahwa dia seorang yang mulia, seorang raja yang mau diarak, dia mau naik kendaraan keledai itu untuk menunjukkan kemuliaannya. 而且耶稣自己是要显现自己的身份，他是君王，他骑着驴，很多人跟随着他，很多人就是赞美赞扬他。 Di ayat 7 dikatakan begini. 第7节是这么说的： Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. 牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。 Saudara, ini tadi saya katakan pertama kali diceritakan Yesus naik hewan sebagai kendaraan. 弟兄姐妹，我刚才已经说了，这是第一次耶稣
骑着一个动物，就是驴来进城。 Biasanya Yesus jalan kaki. 平时耶稣是步行的。 Dan kalau saudara baca-baca cerita sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya, 要是我们再看，就是以往的这个章节， Yesus sudah berjalan berpuluh-puluh kilometer dari paling ujung di Galilea, dia terus berjalan ke arah Yerusalem. 他已经走了好几十公里，就是从加利利的最后一端走到耶路撒冷过来。 Yesus sudah biasa jalan. 他步行是很普通的，他已经习惯 Dan 了。 sekarang sampai di satu kota kecil bernama Betfage. 然后呢，他现在到了一个小地方叫伯法奇， Dan itu sudah sangat dekat dengan Yerusalem. 那是离耶路撒冷非常近了， Kurang lebih 3 kilometer. 大概是3公里。 Ya sudah bisa bayangkanlah 3 kilometer sudah sangat dekat. 我们可以想象，3公里是非常近的。 Artinya kalau mau di jalan kaki, pasti Yesus bisa. 换句话说，他要步行是很容易的， Tapi dia sengaja 但是他是特意的， minta dia naik keledai. 他是特意的说他要骑着驴进去。 Memperlihatkan seperti Daud ketika masuk Yerusalem. 这就像大卫王进入耶路撒冷的时候一样， Memperlihatkan seperti nubuat di perjanjian lama bahwa raja itu datang naik keledai. 他要成全在旧约的预言说，这位王就是会骑着驴来进城耶路撒冷城。 Ketika orang mengalasi keledai itu dengan pakaian, dengan hal yang bagus, Yesus tidak menolak. 当人家把衣服踏在这个驴的身上，让他坐上，他也不拒绝。 Kita tahu Yesus tipe orang yang sangat sederhana. 我们知道主耶稣是一位很朴实的人， Dia nggak suka yang hal-hal yang bombastis 他 seperti 不 itu. 喜欢非常豪华的非常这世豪的东西。 Tapi di momen ini dia oke, dia mau. 但就是在这个时刻，他愿意，他要。 Karena dia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah raja yang datang menjumpai umatnya di pusat, yaitu Yerusalem. 因为他正在显现自己为君王，他是正在看他的子民，就是在这个信仰的中心耶路撒冷。 Dan karena itulah saudara kita melihat di ayat 8 dan ayat 9, 所以呢，我们在第8、第9节可以看见， kita melihat bagaimana reaksi, bagaimana respon dari orang banyak dan memperlihatkan bahwa mereka sedang mengagung-agungkan Yesus. 我们要看就是众人是怎么反应的，他们是怎么赞美耶稣的。 Dikatakan di ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon menyebarkannya di jalan. 这里说那些众人呢，有的是砍下树枝来铺在路上，然后前行后随的众人也喊着说：“和撒那归于大卫的子孙。” Ini jelas adalah satu penyambutan untuk pembesar. 这明明是来迎接一个大人的方式， Dan Yesus menerimanya. 耶稣也接受了。 Dan dari situlah gambaran Minggu Palem, saudara, Minggu Palma, ketika orang memegang ranting-ranting melambai-lambaikan daun-daun palem itu. 这就是我们棕树之州这个一个画面，就是众人挥舞着这个棕树的叶来欢迎耶稣到来。 Menyambut sang raja, mengelu-elukan pembesar yang masuk satu kota. 这意味着他们就是正在迎接他们的君王，就是这个大人，他们要赞扬，要赞美。 Kemudian di ayat 9 dikatakan mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak, mereka mengelu-elukan Yesus. 第9节说，他们就喊着说，他们就赞美颂赞他说。 Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. 前行后随的众人喊着说：“和撒那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。” Persis disitulah digunakan kata anak Daud untuk Yesus. 在这里呢，他们用大卫的子孙来记载耶稣。 Karena mereka melihat Daud sebagai sang raja sejati, raja besar Israel. 因为他们知道大卫是以色列的真正的王，就是大王。 Dan keturunannya, anak dari Daud, sekali lagi akan memerintah di Israel,
dan menjadi raja yang besar, memulihkan kerajaan bagi Israel. 而且他们知道，就是大卫的子孙，就是从大卫的后裔，会有一个君王被兴起，而且他会恢复全耶路撒冷。 Jadi sebenarnya secara dalam satu gerakan, dalam satu arak-arakan, dalam satu peristiwa yang seperti itu, Yesus sedang mengumumkan, saya bukan sekedar hanya seorang nabi, saya adalah raja yang berhak atas umatku, atas rakyatku. 所以在这个群众动员的这个光景下，耶稣正在显现自己。我不是先知，我不是普通的那个先知，我是君王，是配得你们送葬的。 Karena itulah saudara kita lihat, apa sih ciri, apa sih gambaran dan kualitas dari Yesus sebagai raja yang digambarkan dalam cerita ini. 所以我们要看见，在这个经文所记载的，到底耶稣身为君王拥有什么特质？ Dia raja yang seperti apa? 他是什么样的一位王？ Saudara, yang pertama, 第一， dia adalah raja yang berhak mengklaim, berhak mengatakan bahwa kita adalah miliknya. 他是一个有权利来说我们本属于他的王。 Dia berhak mengklaim diri kita, hidup kita untuk dia. 他有权利来说我们的全部，我们的生命是属于他的。 Cerita ini sangat menarik karena dimulai dengan perkataan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke satu desa, nggak jauh dari situ, untuk membawa 2 ekor keledai. 这个光景是非常有意思的，因为呢，他开始就说，他叫2个门徒去，就是附近的一个村，把2个驴牵过来。 Kemudian dikatakan oleh Yesus bilang gini, kalau kamu lihat 2 keledai itu, kamu lepaskan, bawa ke saya. 然后他对他们说，要是你看见了那2只驴，就解开，把它牵到我这里来。 Lah ini punya siapa? 这到底是谁的驴呀？ Tapi Yesus bilang nggak usah khawatir. 但耶稣说不用担心， Kalau ada orang bertanya, 若有人对你们说什么， kamu bilang begini. 你们就这样说。 Itu di ayat ketiga. 在第3节说， Tuhan memerlukannya. 主要用它， Tuhan memerlukannya. 主要用它。 Saudara, kata ini adalah kata yang berotoritas. 这句话是非常有权能的。 Tuhan itu menunjukkan Tuan, Master, Lord. 他说的主就是上帝，是掌管者。 Tuhan itu perlu. 这个我们的上司，我们的主，我们的头是很重要的。 Kalau Tuhan perlu, kamu harus lepaskan. 若是这个主需要的话，你必须放弃。 Kalau Tuhan itu perlu, kamu harus beri. 如果这个主需要的话，你必须就是这样给他。 Ini adalah otoritas Yesus yang mengklaim kita untuk memberi apa yang Yesus mau, apa yang Yesus perlu. 这就是耶稣有着的权威来认定他所要的。 Saudara jangan pikir Yesus dan murid-muridnya mencuri loh saudara ya. 你不要想耶稣和他的门徒们就是偷的。 Yakin sekali bahwa orang pemilik keledai ini adalah orang yang sudah pernah dikenal oleh Yesus. 很确定这个驴的主人是主耶稣所认识的。 Yesus sering kalau dia berapa kali ke Yerusalem pasti lewat tempat itu. 耶稣好几次经过耶路撒冷的时候，都会路过这个地方。 Pasti Yesus sebelumnya pernah bilang begini. 所以之前耶稣一定有这样说过。 Kamu punya keledai. 哎，你有这个驴， Sekarang saya belum butuh. 我现在还没有用到， Tetapi suatu saat ketika saya butuh, 但是有一天当我需要的时候， berikan. 要给我。 Itulah saudara, maka ketika dia tanya, kalau pemiliknya bertanya, kamu bilang, Tuhan memerlukan. 所以呢，他会嘱咐这2位门徒说，要有人对你说什么，你要回答他说，主需要他。 Sebenarnya Tuhan sedang mengklaim bahwa dia berhak memiliki punyanya sang orang kampung itu yang punya 2 ekor keledai itu. 主耶稣正在显现，他有权利认定这个属于这个小镇的人的这个农民的驴。
Karena dia adalah raja. 因为他是君王， Raja yang berhak menguasai seluruh tanah dan milik dari di mana dia menjadi raja. 这个君王就是拥有着全部一切的土地，一切的东西。 Dan di ayat 3 yang tadi kita baca, 在我们刚才念的第3节 ada kalimat kayak begini. 有这句话： Dan ia segera mengembalikannya. 那人必离时让你们迁来。 Ini kata yang sangat menarik. 这个是很有趣的一句话。 Di kitab Injil Markus juga menggunakan kata yang seperti itu. Ia akan segera mengembalikannya. 在马可福音也这样记载，他会立时让你们迁来。 Tapi di Injil Matius ini bisa diterjemahkan dengan dua makna. 但是在马太福音，我们可以用2种翻译法来解释， Yaitu dia, yaitu pemilik keledai, segera akan memberikan keledai itu. 第一个翻译法就是他所谓的他就是驴的主人，会马上给耶稣他的驴。 Tapi juga bisa berarti dia, yaitu Yesus, akan segera mengembalikan keledai ini kepada sang pemilik. 第二个翻译法就是那个他是指耶稣，耶稣会马上的把驴还给他。 Dan konstruksi kalimat itu persis seperti berbunyi seperti itu bahwa Yesus segera akan mengembalikan. Itu ada di Injil Markus. 这个同样的句法也被马可福音记载，就是耶稣会马上的、立即的把驴还给他。 Tapi dua-duanya bagus bunyinya itu, saudara. 但这2个句子都很好。 Kalau Yesus meminta, 要是耶稣向你要的话， jangan tunda, kasih segera. 就不要再拖延了，马上给他。 Kalau Yesus meminta, 要是耶稣向你索要， dia tidak pernah mengambil tanpa memberi kembali. 他不会是只是向你要而不还给你。 Dia tidak pernah meminta tanpa memberikan 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat lebih untuk kita. 他不曾拿了就没有以60倍、100倍了还给你。 Saudara, ini menunjukkan satu hubungan antara Yesus sebagai sang Tuhan, Yesus sebagai sang Raja, kita sebagai pengikutnya. 这是一个关系，什么关系呢？就是他身为我们的主，我们的君王与跟随他的人的这种关系。 Kalau Yesus bilang dia memerlukan, 要是耶稣说他需要的话， ini Tuhan. 这神 Persis kayak anak kecil yang punya 2 roti dan 5 ikan. 就是像那个拥有5饼2鱼的小孩儿， Kebalik kali ya. Ya, 2 ikan dan 5 roti. 5饼2鱼的小孩儿。 Enaknya kalau khotbah di antara anak-anak guru-guru sekolah minggu yang mereka sadar hal itu. Ya. Saudara, seperti anak kecil, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu punya apa? 就像那个小孩一样，当耶稣问他的门徒说：“你那里有什么？” Murid-murid bilang, kami nggak punya apa-apa. 门徒都说：“我们什么都没有。” Bahkan kalau kami punya uang pun untuk membeli makan untuk sekitar 5.000 orang ini, kami nggak akan cukup, nggak akan ada uang sebesar itu. 甚至要是我们身上有钱的话，那个钱也不够来供应5000人的食物。 Kami nggak punya apa-apa. 我们什么都没有， Karena kebutuhan begitu besar, 5.000 orang sedang kelaparan yang perlu makan. 因为需要是这么大的，有5000个男人，还不算其他的，他们需要吃。 Tapi Yesus waktu itu membutuhkan. 但是耶稣那时候需要， Yesus bilang harus kasih makan. 耶稣说要给他们吃东西。 Disitulah kemudian anak kecil, kalau Yesus perlu, saya kasih. 就是在这个时候，那个小孩的心态是：耶稣需要的话，我就给。 Maka dengan lugu, dengan polos, dengan taat, 他非常 dia datang ke hadapan Yesus. 他非常天真的，他就这样的顺从耶稣的话，来到神的面前。 Dia kasih yang bekalnya dia sendiri. 他把自己的便当拿出来献给耶稣， Hanya 5 roti, 2 ikan. 只有5饼2鱼， Nggak cukup buat 5.000 orang. 远远的不够给5000个人吃。 Tapi karena Yesus perlu, 但是因为耶稣需要， saya kasih. 我就给。 Dan kalian lihat saudara, apa yang Yesus kembalikan? 你看见吗？耶稣还回给他的有多少？ 5.000 orang cukup makan. 5000个人吃得饱饱的， Bahkan berkeranjang-keranjang sisanya. 而且还有剩下许多篮子。 Kalau Yesus memerlukan, kalau Yesus membutuhkan, kita segera kasih. 要是耶稣需要的话，我们就马上要给。
Kalau Yesus mengambil dari kita, 如果耶稣向我们拿去， tidak dia segera mengembalikan kepada kita, bahkan berkali-kali lipat. 他不曾不立刻还回给我们，而且是加倍的还给我们。 Dia meminta hidup kita untuk melayani Dia. 他要我们的生活、我们的生命来服侍他。 Dia meminta hidup kita untuk melayani Dia bahkan sebagai hamba Tuhan full time. 他要我们的生命来全职的、全时间的服侍他。 Tapi bukankah Dia memberikan kita hidup kekal? 但岂不是他换给我们的是永生？ Kita hanya bisa memberi Yesus mungkin 70, 80, 90 tahun kehidupan kita di dunia ini. 我们也许只能献给他，就是70、80、90年，我们在这个世界上的岁月。 Tapi Yesus memberikan kita kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal untuk kita. 但耶稣换给我们的是永恒的、永远的生命。 Yang kedua, saudara, 第二点， raja yang seperti apa Yesus itu? 耶稣是什么样的君王？ Kalau saya bilang Yesus berhak mengklaim, Yesus berhak mengatakan kamu milikku. 但我说耶稣是有权利来认定你是属于我的。 Oh, saudara jangan bayangkan Dia sebagai raja yang lalim, sebagai raja yang bengis, raja yang suka merebut harta milik rakyatnya dan membiarkan rakyatnya miskin. 你不要想象他是一个独裁，他就是一个非常凶霸的，他什么都要向你索取的这种君王。 Makanya belum saja Dia sudah bilang, aku akan kembalikan segera. 所以他很早就说了，我会立时还给你， Enggak seperti raja-raja di dunia ini, 不像世界上所有的君王， yaitu pemimpin-pemimpin negara ngambil pajak kita, enggak kembaliin ke kita, mereka korupsi sendiri. 有些国家领导人，他就是我们付的税率，他们自己用，他们不还给社会。 Yesus raja yang seperti apa? 耶稣到底是什么样的君王？ Saudara, jelas sekali juga dikatakan dalam cerita kita, Dia adalah raja yang lemah lembut, dan karena itulah Dia adalah raja yang rela menderita untuk kita. 这里说他是一个温柔的君王，所以呢，他也愿意为我们受苦。 Saudara, dikatakan Dia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. 他骑着驴驹子进入耶路撒冷， Bahkan keledai yang masih sangat muda, 而且这个驴是好像很年轻的驴， yang masih perlu ditemani oleh ibunya. 就是一个驴驹，就是他妈妈还要陪着他的一只驴。 Kalau enggak mungkin keledai itu takut kali kalau begitu banyak orang bersorak-sorai, mungkin dia ketakutan. Tapi di sampingnya ada sang ibu keledai yang temanin anaknya itu. 或者恐怕要是人家轰轰烈烈的，他会感到惧怕，所以耶稣骑着他，他旁边还有他妈妈来陪着他。 Dengan keledai itulah dia masuk ke Yerusalem. 就是骑着这种驴驹，他进入耶路撒冷。 Kayak koboi pergi berperang naik kuda poni atau kuda, kalau keledai seperti itu kan kurang seru kelihatannya, saudara. 就是像我们美国的 cowboy， 如果这个骑着这样的驴，就好像很不壮观。 Raja-raja yang besar itu akan naik kuda yang gagah perkasa. 许许多多的大王，他会骑着非常雄壮的这些马。 Kalau gambar-gambarnya selalu kuda itu dengan dua kaki depan terangkat, meringkik, sang kaisar, sang raja, sang panglima akan menghunus pedangnya dengan gagah perkasa. 而且我们所看见的画面，就是那个马的前腿两个都站起来，然后呢，那个大将或者呢我们的君王就拔剑，这样的非常雄伟壮 Tapi 观。 Yesus tidak mau menggambarkan dirinya seperti raja seperti itu. 但是耶稣不把自己描绘成这种形象， Dia ingin menggambarkan dia adalah raja yang datang dengan hati yang lembut. 他要我们知道，他来是以温柔的心。 Dia adalah raja yang tidak seperti raja-raja di dunia. Dia datang untuk melayani. 他来不是像世界上所有的君王，他是来服侍他的人民。 Itu sudah dituliskan di dalam Matius pasal 20 sebelum pasal yang kita baca itu. 这是已经被记载在我们马太福音20章，就是我们的前一章。 Bahwa Yesus memberikan satu model raja, bukan raja yang memerintah dengan bengis, dengan kasar, dengan keras, tapi yang melayani.
耶稣给我们一个君王的模型，而不是他不是凶暴的、凶恶的、独裁，但是他是要服侍，他是谦卑的，他是温柔的。 Bahkan begitu melayani sampai rela menderita buat rakyatnya. 而且他服侍到什么程度，就是他要为他的子民受苦。 Jarang ada raja yang seperti ini. 很少有这样的君王吧？ Raja yang biasanya di kemuliaan. 大王平时充满荣耀， Tidak berani, tidak mau turun ke bawah. 不敢也不愿意下到就是低级那里。 Raja yang digambarkan sebagai raja yang keras, yang pemarah, yang selalu murka, yang duduk di atas tahtanya. 君王就是坐在他的宝座上，是非常的凶暴的，是非常有权威，是容易发怒的，是命令性的。 Raja yang selalu digambarkan memerintah dengan kuasa. 很多人都把他描述为这个君王是用他的全能来就是带领。 Tapi Yesus adalah raja yang mulia yang rela turun. 但是主耶稣是荣耀的君王，他愿意下 Turun 十字 sampai serendah-rendahnya, menderita. 下到底级来受苦。 Yesus memerintah bukan dengan kekuasaan memaksa, menghancurkan, bukan. 耶稣的行政不是来强迫，不是来勉强，不是来毁灭， Dia memerintah dengan cinta kasih kepada kita. 他的行政法就是以博大的爱来爱我们。 Karena itulah ketika dia menuntut kita, 所以呢，当他向我们提出要求的时候， dia menuntut kita memberi hidup kita, memberi diri kita kepada dia. 他要求我们把自己的生活和生命完全交托， Dia pertama-tama sudah memberi dirinya untuk kita. 他就以自己先摆上给我们。 Bahkan sebelum dia meminta kita memberi, dia sudah memberi dirinya untuk kita. 甚至当他还没有要求我们把生命献上的时候，他已经先献上他自己的生命。 Inilah raja yang remah lembut. 这就是温和的君王， Inilah raja damai. 这就是和平的君王。 Raja yang datang untuk melayani. 他来是要服侍我们， Raja yang datang untuk bahkan rela menderita. 他来是愿意受苦的， Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. 甚至愿意死在十字架上。 Dia dihina, 他被侮辱， dituliskan dengan kata-kata untuk menganggap dia sebagai hinaan. 在头上写着一个侮辱他 Di 的话 atas 语。 salib ditulis, inilah raja orang Yahudi. 在他十字架上有他们写这是犹太人之王， Itu sebenarnya ejekan. 其实这个是就是侮辱他的话， Raja tidak mungkin selemah itu. 因为他们心目中的王不会是那么软弱的， Raja nggak mungkin nggak ada pengawal-pengawal yang akan membelanya. 君王不可能没有就是士兵来保护他的生命。 Tapi Yesus sendirian. 但是耶稣是独自一个人的， Begitu gampang dikalahkan. 很容易被打败。 Dihina, dicerca, dia diam saja. 他被人家辱骂、被侮辱，但是他没有出声。 Gantung di kayu salib, dia tidak berdaya. 被吊在十字架上，他也好像是无能的。 Raja macam apa? 是什么样的君王？ Raja macam apa, saudara? 是什么样的君王呢？ Yang ketiga, 第三， karena dia raja yang tujuan kedatangannya untuk menyelamatkan. 因为这位君王来到世界的目的是救赎， Bukan untuk datang nagih-nagih pajak, nagih-nagih keuntungan buat dirinya. Tapi justru untuk memberikan keselamatan. 他来到世界不是来纳税，来为自己讨利益，他来就是要救赎世人。 Itu dikatakan di ayat 9 ketika mereka berteriak-teriak, mereka bersorak-sorak tentang Yesus. 第9节记载，当他们这样喊着，就是称颂耶稣的时候， Hosana, Hosana. 他们说和散呐，和散呐。 Sebenarnya itu satu teriakan kepada Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. 其实这个是向上帝的呼求，救赎我们吧，救赎我们。 Raja itu datang untuk menyelamatkan kita. 那位君王来是为救赎我们， Dan untuk itu 就是为了这一点， dia rela menderita. 他愿意受苦， Bahkan dihina, dicerca, dan disalibkan di atas kayu salib. 而且被侮辱、被辱骂、被吊在十字架上。 Dia dianggap tidak berdaya. 人家说他无能，
Yesus pernah bilang begini, 耶稣这样说过： kalau saya mau panggil satu pasukan malaikat datang, 如果我要叫一批天使来维护我， gampang sekali. 非常简单。 Tapi dia tidak lakukan. 但是他并不这样做， Dia punya pasukan, 他有军队， tapi dia datang bukan untuk berperang, 他有天军，但他来不是要征战， bukan berperang untuk melawan manusia. 他不是以人们征战。 Dia berperang betul, tapi melawan iblis untuk keselamatan kita. 是的，他来是来征战，但是他的敌人不是人，他是以魔鬼征战。 Itulah raja yang kita punyai, saudara. 这就是我们所拥有的君王， Raja yang datang dengan lemah lembut, dengan damai, untuk melayani, untuk menderita, dan untuk menyelamatkan kita. 他温和的来到这世界上，他是要聆听，他要服侍，他要救赎我们。 Raja yang memberi dirinya, memberi nyawanya untuk kita. 他是把自己献上，把他的生命都摆上了。 Dan raja itulah yang berkata kepada kita, 而且是这个君王向我们说 Aku memerlukanmu. 我需要你， Aku memerlukanmu. 我需要你， Aku mau engkau menjadi milikku. 我要你成为是我的。 Dia punya otoritas untuk memintanya kepada kita, saudara. 他有那个全能来向我们要。 Apakah kita segera memberikan diri kita kepada Allah? 那我们是不是立即的把自己献上？ Waktu kita, 我们的时间、 bakat talenta kita untuk melayani Dia. 我们的恩赐、我们的本能。 Kalau Tuhan meminta kita atau anak kita untuk menjadi hamba Tuhan full time, 要是神要我们或者我们的孩子成为他全时间的传道 kalau 人， raja meminta, 如果君王向你要的话， apakah kita segera memberikannya? 我们是否立即会给他？ Kalau dia sudah memberikan segala sesuatu untuk kita, 要是他把一切都献上赐给我们， bagaimana respon kita? 我们的反应又如此呢？ Tuhan mengatakan Dia memerlukan kita. 主说他需要我们， Dia perlu kita. 他需要我们， Dia mau kita. 他要我们。 Mari saudara segera kita berikan diri kita kepada Tuhan. 来吧，我们立即的，我们马上把自己献上。 Amin. 阿门。 Mari kita sekali lagi berdoa bersama. 我们再次同心祷告， Kami serahkan diri kami masing-masing kepadamu ya Tuhan. 主啊，我们把自己每一个都献上。 Ketika Engkau berkata Engkau memerlukan, 当你说主需要的话， maka kami segera memberikan. 那我们要立即献给你， Dan seperti biasanya, 就像平时一样， Engkau akan segera mengembalikannya juga 你会立时给我们还回来， dengan berkat-berkat yang lebih besar lagi. 就以更大的祝福给我们。 Kami bersyukur Tuhan. 我们感谢神， Kami juga bersyukur karena Engkau bukan raja yang seperti raja-raja di dunia ini. 我们也感谢你不是像这世界上所拥有的君王， Kau adalah raja yang rela menderita, raja yang bahkan rela mati untuk menyelamatkan kami. 你是愿意受苦，愿意为我们而死。 Karena itulah kami sadar Tuhan, 所以我们真的醒悟到， Engkau raja yang bahkan yang pertama Engkau yang memberikan dirimu untuk kami. 你是第一个君王，把自己献上，把生命摆上，赐给我们。 Karena itulah kami berikan diri kami kepada Engkau juga Tuhan. 所以我们也要把我们自己摆上。 Terpujilah namamu Bapa. 赞美主， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。